bertemu kembali di channel saya, Real Cooking with Jasmine. Jadi hari ini saya nak menunjukkan 3 jenis resepi, tapi bila kita gabungkan akan menjadi satu hidangan yang lengkap. Jadi resepi yang saya akan tunjukkan adalah yang pertama nasi jintan, yang kedua kari udang. Specialnya untuk resepi ni saya tak akan menggunakan rempah kari yang ready mix. Kita akan buat rempahnya sendiri. Dan yang ketiga saya akan menunjukkan cara untuk membuat raita timun bersama bawang. Jadi jom kita lihat bahan-bahan dan cara-cara untuk memasak ketiga-tiga resepi ini. Okey, bahan utama adalah beras basmati. Yang ni beras basmati biasa saja, tak perlu guna yang yang panjang-panjang ataupun parboil. Kita just guna yang biasa sebanyak 2 cawan. Okey, kemudian kita akan menggunakan 2 sudu besar jintan putih. Okey, kemudian kita akan menggunakan setangkai cili api, kemudian bay leaf. Okey, kemudian kita gunakan sedikit rempah penumis. Saya gunakan bunga lawang, cengkeh dan juga buah pelaga. Kalau ada kayu manis pun boleh digunakan ya. Okey, mula-mula sekali kita cuci bersih beras basmati kita ni. Untuk resipi hari ni saya tak rendam beras saya. Kalau anda nak rendam boleh selama 30 minit hingga 1 jam ya. Sekali kita akan tumiskan bahan-bahan ni. So kita akan gunakan lebih kurang 4 sudu besar minyak. Tapi lebih baik kalau anda ada minyak sapi, sebab akan memberikan bau yang lebih wangi. Tapi kalau tak ada, guna minyak masak pun still okey. So kita masukkan rempah penumis, bay leaf dan juga cili api. Okey, bila dah naik bau, kita masukkan jintan. Kita gaul-gaulkan sebentar. Sama juga kita tunggu sampai bau jintan ni naik wangi. Bila dah agak wangi, kita masukkan beras basmati kita. So kita gaul-gaulkan sekejap supaya jintan-jintan ni merata. Okey, untuk sekatan air kebiasaannya saya akan lebihkan 1 cup daripada jumlah beras. Contoh sekarang saya menggunakan 2 cup beras, jadi saya akan menggunakan 3 cup air. Kalau anda menggunakan 3 cup beras, maknanya airnya 4 cup. Okey, kita masukkan 1, 2 dan juga 3. So kita gaul. Kemudian kita masukkan garam. Untuk 2 cup beras ni kita masukkan lebih kurang 1 sudu teh garam. Saya menggunakan garam halus. Okey, kita gaul-gaulkan. Kemudian kita tutup dan masak nasi macam biasa je. Okey, sekarang saya tunjukkan pula bahan-bahan untuk membuat kari udang. So kita memerlukan udang lebih kurang. Untuk resepi ni sebenarnya boleh guna hingga setengah kilo udang, tapi udang saya ni lebih kurang dalam 400 gram. Boleh guna udang galah ke udang basah biasa pun boleh. Kemudian untuk rempah dia, saya menggunakan 1 sudu besar cili serbuk. Kemudian 1/4 sudu serbuk kunyit. Kemudian setengah sudu kecil serbuk ketumbar. Dan juga setengah sudu kecil serbuk jintan manis. Kalau kata tak ada serbuk, ada yang biji pun boleh, just tumbuk je bagi halus. Dan kita sukatlah setengah sudu teh jintan manis dan juga ketumbar. Kemudian kita akan menggunakan tomato. Kalau bersaiz besar, 1 biji dah mencukupi. Kalau saiz kecil macam ni boleh guna 2 biji Dan tomato ni kita akan potong dadu. Kita memerlukan 1 biji bawang besar. Kalau bersaiz besar 1 biji. Kalau saiznya tak berapa besar ni boleh guna 2 biji. Kemudian juga kita akan potong dadu. Kemudian kita memerlukan lebih kurang 2 tangkai cili api. Kalau nak pedas boleh letak lebih. Cili api ni kita akan belah 2. Kemudian kita memerlukan lebih kurang 3 ulas bawang putih dan juga 1 inci halia. Bawang putih dan halia ni akan kita tumbuk menjadikan paste.
Kemudian kita akan menggunakan satu cawan santan. Kalau kita guna santan kotak ni boleh guna satu kotak yang kecil ni. Kalau santan segar boleh guna satu cawan. Okey, kemudian kita menggunakan daun ketumbar yang telah dihiris halus lebih kurang dalam 2 sudu besar. Okey, untuk masak kari kita panaskan periuk atau kuali. Saya memang jenis suka masak dalam kuali. Kalau gulai ke apa yang berkuah lah, semua dalam kuali, jarang menggunakan periuk. So kita letakkan sedikit minyak, lebih kurang 4 sudu. Okey, sementara nak tunggu minyak panas ni, boleh kita kacaukan nasi kita ni. Okey, bila minyak dah sedikit panas, kita masukkan bawang merah. Okay, kita tumis bawang merah ni sehingga kekuningan ataupun sehingga layu. Okey, bila bawang ni dah layu, dah kekuningan sedikit, kita masukkan cili yang telah dibelah. Okey, kemudian kita masukkan bawang putih dan juga halia yang telah ditumbuk tadi. Kemudian kita masukkan tomato. Lepas kita masukkan tomato tu, kita biarkan lebih kurang dalam 1 minit. Okay, lepas 1 minit kita boleh tekan-tekan sikit bagi tomato tu hancur sikit. Okey, kemudian barulah kita masukkan serbuk cili, serbuk kunyit, serbuk ketumbar dan serbuk jintan manis. Kita masukkan. Okey, kita kacaukan rempah-rempah tu sekejap. Kemudian kita masukkan lebih kurang setengah cawan air. Kemudian kita masukkan udang. Kacau-kacaukan lebih kurang 1 minit. Okey, selepas lebih kurang 1 minit kita masukkan santan. Kalau kita gunakan santan asli, kita tak perlu tambahkan air lagi. Kalau kita guna santan kotak, kita kena tambah lagi sedikit air sebab santan kotak ni kan dia pekat sedikit. So kita tambahkan sedikit je, tak perlu banyak. Kita kacaukan. Kari udang ni memang agak pekat. Okey, bila kita dah letak santan, kita masak kari ni dengan api yang perlahan lebih kurang dalam 5 hingga 7 minit. So biar dia masak secara perlahan-perlahan. Okey, setelah lebih kurang 5 minit, kita masukkan daun ketumbar. Okey, kemudian kita boleh perisakan. Kita letak garam secukup rasa. Kalau suka boleh letak gula sikit. Dan juga penyedap rasa, boleh letak ajinomoto ataupun pasti sedap. Kalau tak nak, tak perlu letak. Kemudian kita rasa kalau dah cukup semua rasanya, dah siap kari kita. Kemudian selepas ini saya akan tunjukkan pula bagaimana cara untuk membuat raita timun dan juga bawang. Okey, sekarang kita dah sampai ke resepi yang terakhir. Kita nak buat raita timun dan juga bawang. Ini bawang besar bersaiz sederhana. Saya gunakan lebih kurang 1 biji. Kita potong dadu kecil-kecil macam ni. Kita masukkan. Okey, kemudian 1 hingga 2 batang timun. Kita buangkan tengah dia, biji dia. Kemudian kita potong dadu supaya kita dapat rasa macam crunchiness daripada timun ni. Resepi raita ni mudah je untuk disediakan. Ini pun bagus untuk perut kita sebab ada yogurt. Kemudian kita letakkan sedikit daun ketumbar. Ikut selera masing-masing, tak perlu banyak, sikit je. Kemudian
first kali saya suka nak kacau dulu bawang dengan timun ni. Kita tekan-tekan sikit-sikit supaya bawang ni mengeluarkan flavor dia. Tak perlu tekan kuat-kuat, just tekan sikit-sikit. Okay. Kemudian kita masukkan yogurt. Beli yogurt yang kosong tu. Resepi ni tak ada sukatan spesifik, kita agak-agak je. Okay. Kalau suka yogurt lebih, boleh letak lebih lagi. Kemudian last sekali kita masukkan garam secukup rasa, agak-agak je. Kemudian kita kacaukan. Okey, kalau suka pedas, boleh potong cili api tu, boleh hiris nipis-nipis dan masukkan ke dalam raita ni. So macam tu je, resepi ni simple je, dah siap. Sekarang saya tunjukkan macam mana nak hidangkan ketiga-tiga resepi kita tadi. Jadi dah selesai semua masakan kita. Jadi inilah dia hasilnya menu kita tadi. Nasi jintan kita, kemudian kari udang yang kita buat rempahnya sendiri, dan juga yang terakhir raita timun dan juga bawang merah. Kalau anda ada dekat sini, pasti tak sabar untuk menikmatinya sebab bau dan aromanya sangat menyelerakan. Jadi sebelum saya menjamu selera, macam biasa, jangan lupa untuk mencuba resepi ni. Kemudian boleh komen sedap atau tidak. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan juga saya minta tolong sangat-sangat untuk sharekan video-video saya ni supaya lebih ramai lagi dapat mencuba resepi-resepi masakan yang menarik seperti ini. Jadi, semoga kita bertemu lagi. Bye!